Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni kita nak belajar tajuk anggaran bagi matematik tahun 4, rujukan buku teks muka surat 13. Anggaran, maksud yang paling senang kita nak ingat ialah sesuatu kuantiti yang paling hampir. Maksudnya contohnya kalau 100 biji, anggarannya kalau kamu sebut 99 biji, 98 biji. Betul lah tu. Itulah maksud anggaran. Tak semestinya tepat 100. Kemudian kena belajar pula maksud suku, setengah, 3 suku. Okey, suku tu adalah 1/4. Kenapa 1/4? Okey, tengok gambar rajah ni. Okey, anggaplah ini sekeping pizza ya. Pizza dipotong 4 bahagian. Okey, 1 bahagian awak makan. 1, 2, 3 bahagian saya makan. Jadi, awak makan 1 bahagian daripada 4 bahagian. Jadi, suku tu bermaksud 1 bahagian daripada 4 bahagian. Bukan daripada 10 bahagian, daripada 4 bahagian. Ingat, suku adalah 1 daripada 4 bahagian. Okey, tengok setengah pula. 1/2. Kenapa 1/2? Tadi 1/4. Okey, yang ni. Sebenarnya, daripada pizza tadi, setengah tu sebenarnya daripada 4 bahagian juga. Sekarang ni, awak makan 2 bahagian. Saya makan 2 bahagian. Jadi, awak makan 2 bahagian daripada 4 bahagian. Keseluruhan tu 4. Jadi, 2/4. Kenapa jadi setengah? 1/2. Sebab 2/4 tu dia permudahkan. Bahagi 2 jadi 1/2. Okey, cek balik 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadilah 1/2. Jadilah setengah. Seterusnya 3 suku. Macam mana pula? Okey, 3 suku maksudnya 3 bahagian lah. 3 bahagian pizza tadi. Okey, sekarang ni awak makan 3 bahagian. Saya makan 1 bahagian. Jadi 3 bahagian ni adalah 3 suku yang awak makan. 3 suku tu 3/4 ya. Maksudnya, okay, bukan 3/10. 3 daripada 4 bahagian. Itulah maksud 3 suku. Dah ingat? Seterusnya, kalau tak faham lagi, kita tengok gambar rajah jam ni ya. Cikgu lukis ringkas sahaja. Contohnya, ayah kamu sebut pukul berapa sekarang ni? Pukul 12 suku. Okey, 12 suku. Kenapa kita panggil suku? Sebab kita tengok jarum panjang ni berada di nombor 3. Betul tak jarum panjang ni? Jadi sekarang ni pukul 12 suku. Jadi bila cikgu potong 4 jam ni, nampak tak suku di sini? Berada di, jarum panjang berada di nombor 3. Sebab itulah kita sebut 12 suku. Okey? Jadi suku tu, yang ni lah. Bahagian suku adalah 1/4. 1 bahagian daripada 4 bahagian. 4 bahagian tu keseluruhan lah. Seterusnya 12/2. Selalu sebut pukul berapa sekarang? Pukul 12/2. Kenapa 12/2? Okey, jarum panjangnya berada di nombor 6. Betul tak? Jadi, inilah bahagian setengah. Asalnya 2/4. Betul tak? 2 daripada 4 bahagian, permudahkan jadi 1/2. Tadi cikgu dah ajar tadi kan. Jadi inilah maksud setengah yang kamu sebut 12/2. Last sekali, 12/45. Adakah kita sebut 12 3 suku? Tak. Yang ni 3 suku ni mungkin orang dulu lah, zaman P.Ramlee dulu sebut 12 3 suku. Cikgu pun tak pasti. Tapi sekarang ni tak ada pun orang sebut 12 3 suku. Cuma cikgu nak tunjukkan sekarang ni 3 suku tu macam mana ya. Okey, nampak jarum panjang dia berada di nombor 9, kan? Jadi, sebab itulah kita sebut 12/45. Okey, kalau orang dulu mungkin dia sebut 12 3 suku. Okey, berada di sini, maksudnya 3/4. 1, 2, 3 bahagian daripada 4 bahagian keseluruhannya. Itulah 3 suku. Jelas ya? Kita tengok gambar rajah yang lain pula. Macam mana bentuk 1/4, 2/4, 3/4 tadi macam mana? Okey, contohnya satu gambar kek lapis. Yang dipotong 4 bahagian.
Jadi yang ni 1/4. Macam ni nak lukis 1/4? Okey, ini 1/4. Betul tak? Jadi 1/4 ni sama dengan suku. Jelas? Kemudian 2/4. Yang ni 2/4 permudahkan jadi 1/2 kan? Okey, jadi 2/4 maksudnya 2 bahagian daripada 4 bahagian. Jadilah setengah. Okey, permudahkan jadi setengah. Setengah juga disebut sebagai separuh. Betul lah, separuh kan? Okey, yang ni dah 2/4 tu. Kemudian 3/4. 3 suku. Disebut 3 suku ya. 3 bahagian daripada semua bahagian ni 4. Jadi 3 suku. Kemudian 4/4 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Sebab dia bahagi 4. Permudahkan dia. Jadi 1/1 asalnya. Okay, 1/4, 4. 1/4, 4. Jadi 1/1. Jadi dalam pecahan per 1 ni tiada nilai kat bawah ni. Jadilah sama dengan 1. 1 apa? 1 kek tadilah. Contoh saja kek tu. Okey, 1 kek lapis. Okey, jelas semua? Kita tengok contoh yang pertama daripada buku teks. Satu kuis matematik ya, teka bilangan berbola air. Okey, cikgu ni cakap, cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Balang B ni berapa? Balang A dia dah berikan. Okey, sini ada 20,000 biji berbola air. Okey, kemudian yang ni nama apa ni? Hazel cakap bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Jadi Hazel ni dia dah anggar siap dah. Dia kata kurang 20,000 sebab apa? Dia tengok sendiri sini penuh 20,000. Yang ni lebih kurang separuh saja. Mestilah kurang. Okey, kemudian Anis sebut lebih kurang 10,000 biji. Mungkin betul. Okey, kemudian Winod pula kata hampir biji. Jadi siapakah antara 3 orang ni yang jawab dengan hampir betul lah. Jadi 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas anggaran siapakah yang paling tepat. Okey, Hazel kata 5,500, Winod 10,005 biji, Anis 15,725 biji. Jadi, kamu tengok semula gambar rajah yang ni, A dengan B, kamu rasa siapa yang betul? Okey, jawapannya Winod yang betul sebab berbola yang dalam balang B adalah separuh. Separuh maksudnya 10,005, dia yang paling hampir lah. Seterusnya tengok contoh yang kedua. Ini R, S, T. Okey, ini kolam kolam air, kolam mandi. Jadi isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Jadi apa-apa hal pun kena bulatkan kata kuncinya. Okey, dah bulatkan maksudnya kurang R dan T. Sini R, sini T. Kurang daripada kolam S. Memanglah nampak pun tahu kolam S tu banyak air. Kemudian soalan kata tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Bulatkan kata kunci. Yang ni dia kata kolam S 4 kali kolam R. Maksudnya kalau kolam R ni 4,000 liter, kolam S ni 4 kali. Apa maksud 4 kali? Maksudnya darab 4 lah. 4 kali. Dah sebut dah kali situ. Maksudnya darab 4. Jadi 4,000 darab 4. Taulah jawapannya. Kemudian, tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Okey, yang ni 2 kali. Bulatkan kata kunci. 2 kali maksudnya kali 2. Dia dah sebut dah 2 kali. Jadi kalau kolam R ni 4,000 kali 2 lah. Dah tahu jawapan kan? Kemudian soalan tanya, anggarkan isi padu air di dalam kolam S dan T. Okey, jadi R, dia kata R ni, S ni adalah 4 kali R. Jadi 4 darab 4, 4 darab 4,000 sama dengan 16,000. Okey, kolam T pula. Tadi dia sebut 2 kali kan? 2 kali maksudnya 2 kali lah. 2 kali 4,000 sama dengan 8,000. 8,000 liter. Jadi dah dapatlah anggarannya 16,000 kolam S, kolam T 8,000.
Seterusnya macam biasa, kita buat latihan daripada buku teks muka surat 14, soalan A dan B. Dua soalan. Boleh rujuk buku teks dan ini jawapannya. Tapi sekejap, cikgu ada soalan tambahan. Cikgu buat soalan ala-ala kebat. Soalan 1. Anggaran panjang tali adalah 100 cm. Tinggi bekas makanan hampir suku berbanding panjang tali. Berapakah anggaran panjang bekas makanan itu? Soalan 2. Anggaran isi padu cecair di dalam bekas A ialah 1000 ml. Isi padu cecair di dalam bekas A adalah 5 kali anggaran isi padu di dalam bekas B. Berapakah anggaran isi padu cecair di dalam bekas B? Okey, tengok. Kalau tak jelas soalan tadi dalam video tu, okey, ini soalannya. Soalan pertama dan soalan kedua. Dan ini jawapannya. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube cikgu. Sekian, terima kasih.